Dan Nabi Isa diturunkan semula ke dunia. Di akhir zaman, ketika dunia dalam keadaan huru-hara, berlakunya peperangan yang besar, banyak yang mati, sehingga cuaca dan waktu dunia berubah, dan berlakunya fitnah Dajjal, iaitulah seorang pemimpin di kalangan bangsa Yahudi yang mempunyai ilmu sihir, yang boleh menurunkan hujan, yang boleh mengelirukan orang dengan ibu bapa yang sudah mati dihidupkan semula. Nampak ayah mak kita mati dah, congek-congek mari. Ini sihir je. Bahawa yang datang itu bukan ibu bapa. Ingat, itu adalah syaitan. Adalah syaitan. Dan dia mula-mula mengaku jadi Nabi, kemudian mengaku jadi Tuhan. Muncul yang pertama ialah di antara Iraq dan Syria. Ini jada je, muncul yang pertama. Dan ada kalangan penulis mengatakan bahawa Bush yang menyerang Iraq pada tahun 2000, awal 2000 yang lalu, mempunyai perancangan kerana dia percaya, sebagaimana datuk dia, Tok Ki dia percaya, akan lahir seorang pemimpin di kalangan Yahudi yang akan menentang Islam, menyatukan Yahudi dan Kristian untuk menentang Islam. Pemimpin ini dikenal Al-Masih, iaitu Al-Masihud Dajjal. Orang Islam mengatakan Dajjal, di mana orang Yahudi dan orang Kristian mengatakan Al-Masih, yang akan lahir mengaku jadi Tuhan, di mana Nabi SAW memberi ingat kepada umat dia. Dan Rasul-Rasul zaman dulu juga memberi ingat kepada umat masing-masing, bahawa di akhir zaman akan turun satu bencana kepada dunia, iaitulah bencana Dajjal, di mana selama 40 hari saja, Nabi kata 40 hari saja, tetapi satu hari macam setahun, satu hari macam sebulan, satu hari macam seminggu, satu hari seperti hari-hari biasa, satu hari macam setahun. Perjalanan matahari lambat, maka berlakulah kemarau yang panjang, airnya kering, dunia dalam keadaan bencana. Bahkan hari ini ahli-ahli sains yang membuat kajian bahawa cuaca dunia akan berubah. Akan berlaku putaran bumi secara yang luar biasa. Berlakunya musim yang luar biasa. Ini adalah tanda-tanda awal. Diakui oleh ahli-ahli sains, mengatakan dunia akan menghadapi bencana. Dulu ahli-ahli sains ni tak percaya. Sekarang dah mula percaya dah. Mereka cukup bimbang, cukup takut dengan perkembangan yang berlaku dalam dunia hari ini. Hujan yang tidak menentu, panas yang tidak menentu, musim yang tidak menentu, menandakan perjalanan dunia dan pusingan dia sudah tidak betul. Ini menunjukkan tanda awal apa yang disebut oleh Nabi SAW. Bukan sahaja cuaca, bahkan akan berlaku kezaliman di seluruh dunia. Memuncaknya kezaliman, memuncaknya kejahatan, memuncaknya maksiat, manusia tamak haloba, berlaku bencana. Dan Nabi menyebut, bukan sahaja dilahirkan Dajjal, dilahirkan seorang pemimpin daripada zuriat Nabi SAW yang dinamakan Al-Mahdi, iaitulah pemimpin yang mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Di sini khilaf di antara ahli sunnah dengan Syiah. Syiah mengatakan Al-Mahdi ini sudah zahir sejak 1000 tahun yang lalu, bersembunyi. Kita ahli sunnah mengatakan dia zahir macam manusia biasa. Macam manusia biasa. Dia akan zahir ke dunia, dan dia adalah seorang pemimpin. Cuma dia daripada keturunan zuriat Nabi SAW, yang akan memimpin umat ketika dalam keadaan huru-hara. Dan ada ulama mengatakan pada masa zahirnya Mahdi, berlakunya peperangan di Mekah. Peperangan yang banyak menyebabkan berlakunya pembunuhan. Dan berlakunya peperangan yang besar, sehingga setengah ulama mengatakan daripada 10 yang hidup satu saja, 9 mati. Setengah ulama mengatakan daripada 199 mati, satu saja yang hidup. Dan ada kalangan ulama mengatakan kemungkinan peperangan nuklear, peperangan menggunakan senjata nuklear yang memusnahkan segala telaga minyak, segala jentera, habis musnah mereka. Di masa itu manusia akan menggunakan senjata lama balik. Bertukar jadi begitu balik, guna pedang lembing balik.
Kerana semua teknologi hancur dan musnah. Ada ulama mengatakan demikian, yang mana zahirnya Imam Mahdi yang tidak mampu menentang Dajjal. Tak mampu menentang Dajjal. Dan Mahdi bertahan. Setengah ulama mengatakan di Baitul Maqdis, setengah ulama mengatakan di Dimashq, di Masjid Amawi. Dan Allah Ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihi salam daripada langit dengan diiringi oleh dua malaikat. Dua malaikat meringi dia turun di Menara Putih. Menara Putih ini di Palestin pun ada, di Dimashq pun ada. Di Dimashq pun ada. Wallahu alam. Akan berlaku peristiwa ini di mana setengah ulama mengatakan turun di masjid Menara Putih. Ada ulama mengatakan turun di gereja. Turun di gereja. Di mana Nabi Isa membawa orang-orang Kristian yang menganut Islam akhirnya. Orang Islam, orang Kristian akan tinggal agama dia dan masuk Islam. Bila Nabi Isa sudah turun. Turun dalam usia 30 tahun. Dengan rupa yang segak, yang cantik, yang putih. Memakai baju putih kekuningan. Rambut hitam laksana orang keluar dari bilik air. Seperti basah rambut dia. Menunjukkan kecantikannya Nabi Isa ni. Dan turun ke bumi. Dan pergi ke tempat Imam Mahdi nak bersembahyang subuh. Setelah azan sembahyang sunat. Di iqamat. Nabi sebut dalam hadis. Dan Nabi Isa pun sampai lalu Imam Mahdi berundur. Untuk memberi jalan kepada Nabi Isa menjadi imam. Lalu Nabi Isa menolak Imam Mahdi ke depan. Kerana menghormati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Isa pun turun. Mahdi ke depan. Setelah selesai sembahyang subuh, Nabi Isa keluar untuk mencari Dajjal. Dan Dajjal melarikan diri. Kerana dia tahu Nabi Isa akan bunuh dia. Melarikan diri dan Nabi Isa mengejarnya. Sehingga sampai di kampung Lut. Kampung Lut ialah kampung dekatnya bandar Tel Aviv sekarang. Masih nama Lut, kampung-kampung Lut. Kampung itu ada pun, kampung Lut. Di sinilah Nabi Isa akan menemui Dajjal dan membunuhnya. Dan peperangan yang memuncak menghapuskan orang Yahudi. Lalu Nabi Isa pergi ke Madinah dan memerintah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkahwin dengan seorang perempuan berbangsa Arab. Dia berkahwin Nabi Isa ni. Dan setelah Nabi Isa memerintah dengan adil, maka Allah menurunkan bencana Ya'juj wa Ma'juj yang disebut dalam Al-Quran. Siapa Ya'juj wa Ma'juj? Jumhurul ulama mengatakan Ya'juj wa Ma'juj ialah manusia. Macam kita juga. Di mana Allah Ta'ala melahirkan daripada zuriat Nabi Nuh alaihi salam.